Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama melaksanakan solat fardhu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum tu saya memulakan jawatan kuasa tuan-tuan imam, tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawatan kuasa baru sudah naik. Sudah ada belum? Belum. Dah ada Orang sama Orang lain. Oh. Jadi dia ada era baru Ujung tadi tuan pengurusi, ada tuan pengurusi. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkinlah, insya-Allah. Insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kitab Munyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat yang ke-15. Pada muka surat yang ke-15, baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Sebelum tu kita baca semula pada bahagian yang sebelum ini. Tajuk yang utamanya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, bahawasanya sembahyang itu sebenarnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagi daripada segala kebajikan daripada af'al dan azkar. Pengarang mengatakan di dalam solat ataupun di dalam sembahyang telah dihimpunkan beberapa bahagian kebaikan daripada perbuatan ataupun pergerakan ibadah solat kita, dan sebutan ataupun bacaan-bacaan yang dibaca di dalam solat. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang dan berkata ia Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang dimuktabarkan pada syarak. Itu pada kalau kita tengok siapa yang ada kitab lah, baris daripada atas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iaitu pada syarak apabila mengangkat takbir bertepatan dengan 3 perkara, iaitu qasad, ta'arud dengan ta'yin. Qasad usalli, ta'arud fardha, maghribi, cukup. Selebihnya adalah sunat. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Maka maknanya Allahu Akbar itu maksud Allahu Akbar. Kitab Munyatul Musalli ini lebih membicarakan untuk kita menghayati ataupun kita memahami apa yang kita lakukan di dalam solat. Bermakna kitab ni membincangkan berkenaan dengan maksud-maksud. Sekarang ni kita tengah bincang ni maksud-maksud apa yang kita baca dalam solat ni. Maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam, lebih mulia, dan ajal, lebih agung. Lebih kurang sama sebenarnya. Azama dengan ajal, jallun. Maka hendaklah benar hatinya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa
aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan senya ia telah berhadap atasku. Maka apabila mengangkat dua tangannya kepada dua telinganya, iaitu mengisyaratkan Allahu Akbar, ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu apabila kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan, dan kita merasakan diri kita hamba, dan kita melepaskan segala apa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita hanya sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kelebihan orang yang solat ni, kalau dia betul-betul memahami ataupun menghayati ibadahnya, merasa hina. Pernah tak kena hina? Kena hina dengan bos ke? Kena hina dengan bos, biasanya Cina lah. Cina hina orang Melayu biasa. Kadang-kadang ada orang India, tapi ada orang Melayu pun sama orang Melayu pun pernah juga hina. Tapi istilahnya menghina. Rasa hina macam mana? Ada pernah kena ludah, ada pernah kena terajang, ada pernah kena pijak. Pijak tu kepalanya di mana? Di bawah. Jadi perbuatan ibadah kita menundukkan diri ataupun kita mengangkat takbir Allahu Akbar itu merasa diri hina. Tidak ada apa-apa, tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma, ini saya ulang balik yang minggu lepas, yang mengatakan subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Kalau biasa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ini bacaan lain, dibolehkan. Dibolehkan. Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Itu bacaannya. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia dan berkat pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia dan berkat pada yang menyebutkan. Siapa yang memulakan perbuatan, segala perbuatan baik dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au fi riwayatin fahuwa aqta au fi riwayatin fahuwa ajzam, iaitu terputus keberkatannya. Segala perbuatan baik, apabila kita minum dimulakan dengan bacaan bismillah, apabila kita makan dimulakan dengan bacaan bismillah, apabila kita memakai kasut dimulakan dengan bismillah, apabila kita menaiki kenderaan dimulakan dengan bismillah. Jadi di situ diiringi dengan keberkatan-keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila membaca a'udzu, silap, yakni wa ta'ala jaddu rabbika, wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau Tuhanku dan maha besar engkau. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Tiada yang menjadikan, tiada yang menciptakan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripada engkau. Tiada yang dahulu dan yang kemudian. Nak menyatakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Allah yang menjadikan dan mentiadakan, Allah yang memberi rezeki. Berkenaan dengan rezeki ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan rezeki kita. Sebab apa? Sebab 5 perkara yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau tak silap saya, di dalam surah Ar-Rum ataupun surah Al-Luqman, kalau tak silap saya, 5 perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pertama, dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan hujan. Bila hujan turun, kita pun tak tahu. Semua yang dalam TV itu adalah ramalan sahaja, kan? Ramalan dalam TV semuanya adalah ramalan. Ramalan cuaca, kan? Yang kedua,
Yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan rahsia yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Allah sahaja tahu. Yang kedua adalah berkenaan dengan janin ataupun bayi yang ada dalam perut. Bayi ada dalam perut, kita tahu tak tahu. Walaupun sekarang ada orang kata kemajuan berkenaan dengan kita boleh scan kan. Itu setelah beberapa bulan. Baru 2 minggu kita tahu mengandung, kita tahu tak lelaki ke perempuan, tak tahu. Sebab itu ada yang bergaduh di antara anak dengan mak, dia nak cucu lelaki, pewaris lelaki. Sebab tu sampai bergaduh. Sebab apa? Pasal tak dapat anak lelaki, bergaduh sampai bercerai-berai dan sebagainya. Jadi menyebabkan itu salah satu sebab apa? Sebab tidak menerima takdir Allah SWT untuk dapat anak perempuan. So, zaman jahiliah begitu. Zaman jahiliah dia ada perbezaan di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Kalau dapat anak lelaki, contohlah dia lahirkan anak di rumah kan. Lahir anak di rumah, tengok-tengok anak lelaki dia gantung tu. Gantung satu benda yang menunjukkan kata, oh ni anak lelaki, dia ada bawa ong dia. Bawa baik punya. Tiba anak perempuan dia gantung tu, dia kata ada bala ataupun orang kata benda yang tak baik lah dapat. Sekira itu zaman jahiliah. Sebab tu Islam datang mengangkat martabat wanita. Tapi zaman sekarang lain pula. Ada fahaman memperjuangkan human right ataupun hak kebebasan manusia bebas nak melakukan segala-galanya. Baru ni isu Hizbut Tahrir kan. Sampai ada masjid, ada imam dapat ugutan kata adalah fitnah. Sebab perkara tu sudah dikeluarkan daripada JAKIM sebenarnya, Hizbut Tahrir. Sebab ada perkara-perkara yang dibawa ataupun fahaman yang dibawa bercanggah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya dalam ibadah ataupun perkara yang dibawa itu adalah orang lelaki bebas bersalaman dengan orang perempuan. Kalau kita macam mana mazhab Syafi'i kan, ataupun Ahlussunnah wal Jamaah macam mana, dan bebas berciuman selagi tak ada maksud zina. Habis semua bini orang dicium, jenuh juga kan. Jadi ada beberapa perkara yang dibawa lagi, di antaranya iaitu tidak kita mempercayai adanya azab kubur tapi tidak percaya dengan yakin. Macam mana percaya dengan yakin, tidak percaya dengan yakin? Itu fahaman yang dibawa. Yang kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mempercayai dengan yakin adanya azab kubur. Ada, selepas kematian ada azab kubur. Tapi dia orang pula fahaman tidak mempercayai tetapi tidak percaya dengan yakin. Kena faham dalam konsep yakin ni, ataupun yakin satu tahap ilmu meletakkan 100%. Yang kedua adalah waham, yang ketiga syak, yang keempat silap. Dia zan dengan waham ni saya tertukar. Jadi di antara tu syak 50% keyakinan, zan berapa pula? Zan berapa pula? 75. Waham berapa? 25. Begitu. Yakin paling tinggi. Habis kalau percaya macam mana? Percaya, sebab tu kita i'tikad ataupun kefahaman dengan jazam, dengan kukuh, tak boleh, tak goyang-goyang. Bab akidah kan, bab akidah. Jadi berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, saya nak sentuh nanti lari jauh pula kan. Jadi fahaman Hizbut Tahrir ni yang dibawa oleh Jabatan Agama ni untuk kita berhati-hatilah. Kadang-kadang bukan Hizbut Tahrir pun, kadang-kadang kita pun dalam kalangan kita pun ada juga, termasuk juga fahaman-fahaman seperti mana sekular, pluralisme,
fahaman-fahaman begitu kadang-kadang terikut-ikut. Jadi kena faham. Sebab tu kena pasakkan kefahaman Islam yang sebenar betul-betul, barulah yang lain terkeluar. Yang lain kita tak boleh terima lah. Kenapa lain apa yang kita belajar? Sebab apa? Sudah dipasakkan yang asas, yang kukuh tu. Kemudian seterusnya berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh Allah Subhanahu taala. Pertama adalah tadi hujan, rezeki. Yang seterusnya berkaitan dengan kita mati di mana. Mati kita tak tahu di mana. Orang kata dia lahir kat situlah mati. Kan? Orang katalah, habis kalau saya mati saya lahir di Mesir, di Egypt, takkan saya nak pergi sana tunggu mati? Taklah. Kan? Bermakna mati tu kita tak tahu di mana. Kan? Macam almarhum Tuan Guru Harundin, dia lahir dekat mana? Di Malaysia, di bumi Malaysia. Meninggal di mana? Di UK kata saya. UK ke London? Amerika. Lebih kuranglah kat negara orang putih lah. Tapi nak kata apa, kematian tu tak tahu kat mana. Kalau dah tahu, kita dah siap dah kubur kita dah. Siap kubur kita, dia siap aircon lagi kot rasa. Siap aircon lagi. Kemudian kita tak tahu bila kita mati. Sebut dalam Al-Quran, bila kita mati kita tak tahu. Sekian si fulan bin si fulan mati tarikh sekian-sekian. Dah taubat dah. Sejak dia tahu tu dia taubat. Memang kat masjid dia terus jadi imam. Jadi perkara tu kita tak tahu. Akhir sekali kiamat. Kiamat sekarang ini menjadi tanda tanya zaman sekarang, yang kita nak berlaku perang dunia ketiga. Sekarang ni pergaduhan di antara Iran dengan Amerika. Dah dibomkan beberapa bom tempat ataupun tempat operasi Amerika di Iraq kan. Jadi pergaduhan tu kita pun tak tahu. Wallahu alam, secara tepatnya kita cakap hanya Allah Subhanahu taala sahaja tahu kiamat bila. Kita cuma meramal-ramalkan sahaja. Seterusnya, kemudian maka apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni aku pohonkan di kau bahawa engkau lindungkan dan engkau pelihara akan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk, kena rejam dan kena kutuk. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disunatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab tanda orang itu kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan sunat, perbuatan-perbuatan sunat ataupun ibadah-ibadah sunat, itu sunat ataupun disebut nawafil. Nawafil ni sunat lah. Ibadah-ibadah sunat ni tanda kita ni rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu disuruh ataupun digalakkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca perlahan, bismillahirrahmanirrahim, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia ada kaedah dia dalam pelaksanaan solat, ada 6 perhentian ataupun 6 tempat berhenti. Apabila Allahu Akbar, 1, kemudian baca doa iftitah, lepas habis 1, 2, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti lagi. Kalau disambung tu takut dia termasuk sekali yang dianggap sebagai bacaan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu dianggap sekali bacaan Fatihah. Tapi disarankan untuk berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, terus. Dan bacaan Fatihah ada kaedah dia, ada 3 ataupun 4. Seeloknya 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, tarik nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin,
berhenti satu persatu ayat. Akhir sekali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pandangan kata boleh 8 kali berhenti pasal ayat terakhir tu panjang, tapi afdalnya disambung terus habiskan satu ayat tu. Lepas tu nak tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Tapi memang panjanglah, penat. Ada pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Panjang. Saya pun tak sampai. Kan? Nanti kan sampai waladdallin itu satu harakat pula. Batal pula macam solatnya. Ada setengah masjid tu imam tu dah sedap dah. Okey. Siratal waladdallin. Satu harakat pula jenuh kita. Jadi kena jaga. Maksudnya bacaannya begitu satu persatu, dia ada tertib dia. Habis Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan memberi rezeki lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukmin. Okey, baik. Baca Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Itu ba, kalau kita tengok ba tu babul isti'anah, ba memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Ataupun ba dimaksud musahabah. Musahabah ni adanya keberkatan, diletakkan keberkatan. Musahabah ni bersahabat, kebersamaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim, disertakan berkat, rahmat, kasih sayang Allah SWT segalanya. Sebab tu dimulakan dengan perbuatan, segala perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, maknanya segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikanku daripada orang yang dimerdekakan dan orang yang dustakan, iaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi dijadikanku di atas jalan anbiya dan syuhada dan siddiqin. Maka apabila engkau rokok, maka fikir di dalam diri engkau, maka seolah engkau berkata, hai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diri aku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi ini kepadamu. Iaitu kita rokok kan, Allahu Akbar dengan rokok. Kena sertakan perasaan hina. Perasaan hina. Kena sertakan perasaan hina. Lepas tu dia kata, pengarang kata rahimahullahu ta'ala, apabila engkau rokok, maka fikir dalam diri, fikir letakkan dalam fikiran kita, engkau letak fikir dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, hai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diri aku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi. Yang asi ni memang banyak maksiat, banyak dosa kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jenayah. Banyak jenayah buat, banyak jenayah yang kita buat. Bagi azamah engkau, bagi keagungan engkau, mudahan engkau ampuni akan daku. Kita rokok tu, kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan diri hina dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa angkuh ketika solat. Kadang ada orang yang rasa angkuh pula, sebab tu disuruhkan tunduk rokok, dan dibacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih,
Maknanya maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, bagi Tuhan yang mulia, dan Maula yang karim, Tuhan yang mulia. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maknanya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat, iaitu siapa yang mengucap sami'allahu liman hamidah. Sebab tu selepas sami'allahu liman hamidah, bacaannya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah lagi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah. Kemudian mengucap Rabbana lakal hamd, maknanya Tuhan kami, bagi engkau segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini. Kemudian maka engkau sujud, maknanya aku cenderungkan diriku dengan dalil, yakni bukti, dan menyerahkan diriku kepada engkau yang mempunyai karam, kemuliaan, dan ampun, yang mempunyai keampunan. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu'ani, maknanya ampunkan daku. Okey, yang sebelum tadi Rabbana sebelum tadi perbuatan sujud, maknanya aku cenderungkan diriku dengan bukti, dengan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan diriku kepada engkau, menyerahkan diri, sujud. Sebab tu mengamati, betul-betul amati perbuatan kita ni, sujud, yang mempunyai karam, yang mempunyai kemuliaan, keagungan, kehaibatan, dan ampunan. Keampunan ni keampunan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Sebab tu kalau kita memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, minta mohon betul-betul. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan, kadang manusia pula yang tak ampunkan, tak maafkan orang ni. Buat salah dengan orang ni payah. Sebab tu kalau dalam kaedah taubat ni ada 3 perkara, 3 syarat. Pertama, bertaubatlah ataupun merasa menyesal, bertaubat. Yang kedua, tidak akan melakukan lagi. Yang ketiga, bertaubat, merasa menyesal. Yang kedua, berazam untuk meninggalkannya. Dan yang keempat, tidak melakukannya lagi. Kan? Akhir sekali ada syarat, kalau sekiranya disebutkan dalam kitab, banyak kitab, Ihya Ulumuddin ke, banyak kitab yang berbicara berkenaan dengan perihal taubat ni. Yang keempat, dia kata kalau sekiranya ada melakukan dengan manusia, silalah jumpa orang tu, minta maaf. Kalau tak, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah lepas, tapi minta ampun dengan manusia tak lepas lagi. Sebab tu dekat akhirat habis lah. Dekat akhirat habis proses pendakwaan, pendakwa raya yang ada dekat akhirat nanti. Dia akan dakwa, ni kau ada buat salah dengan aku ni, kau kena bagi pahala kau kat aku. Habis lah. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Yang disebut dalam kitab Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fa'ni, maknanya ampunkan daku hai Tuhanku akan kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hambamu yang khati'ah, iaitu kasihanilah olehmu akan hambamu yang banyak salah, dan beri rezekikan olehmu akan daku, dan tutupkanlah keaibanku. Disebutkan dijabarkan, dan jabarkan dhaifku ataupun kelemahan ataupun keaibanku, dan tunjuki akan daku akan jalan yang sebenarnya. Tunjukkanlah aku jalan yang sebenarnya, dan afiah, kesihatan akan daku, dan maafkan daripada aku. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut,
sehingga akhir. Tahiyat akhir ni disebut oleh para ulama, disusun dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, disebutkan ada 21 sabdu. Itu kena jaga tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan, katakan ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, ain kena, kadang-kadang orang assalamu alayna wa ala ibadillah, tak tekan betul pada huruf ain, kena tengok pada huruf ain. Assalamu alayna wa ala ibadillah his salihin. Jenuh nak baca, imam dah habis, dah beri salam lah. Imam dah beri salam, kita tak habis lagi. Tak ada masalah, lambat pun tak apa. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la tu kena tekan, Allah kena an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah tu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tu semua sudah maklum dah. Sebab tu kita beruntung kalau siapa yang solat lah. Kadang orang tak solat ni, kita solat ni, kita beri salam pada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Beri salam ayyuhan nabiyyu, wahai ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita beri salam pada Nabi. Tak pergi jauh, pergi Madinah, boleh lah pergi Madinah, bagus lah Madinah ziarah, tapi beri salam dalam solat. Assalamu alayna, mendoakan kesejahteraan kepada diri sendiri. Assalamu alayna. Kalau tak solat dah tentu tak doa, kan? Kalau dah solat, kalau tak solat tak doa dah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kepada orang soleh. Semua kita mendoakan kesejahteraan kepada orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Akhir sekali, wa asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud dalam langit dan bumi. Disebut kat sini, ditekankan tiada yang disembah dalam langit dan bumi. Bermakna tidak ada Tuhan, hanya Allah SWT. Yang lainnya iaitu Tuhan yang wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksudnya apa? Esa, satu pada perbuatan, satu pada keesaan Allah SWT tu satu. Dia tak boleh satu kedua, tak boleh, satu saja. Allah yang Maha Esa, wahdaniyah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ialah khataman nabiyyin dan mursalin dan safiyatu rabbil alamin. Rabbul alamin, iaitu orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam surah, kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala memuliakan keturunan Nabi ni dalam surah Ali Imran. Dia cantik dia. Surah yang ketiga di dalam juzuk yang ketiga, ayat yang ke-33. Allah memuliakan keturunan Nabi. Saya bacakan ayat ni. Ayatnya di dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, pada ayat yang ke-33. Tu balik tengok, dia ada kisah, dia berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria dengan kisah Ali Imran, ayahnya kepada Sayyidatina Maryam. Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria umur 90 tahun, tak lahirkan anak. Dia mohon pada Allah, ya Allah, aku mohon anak pada Engkau, ya Allah. Kemudian bini pula mandul, disebut Aqim.
Hakim ni mandul, umur 90 tahun, minta pada Allah. Tiba-tiba Allah tak bagi anak pada dia. Allah lahirkan Maryam melalui saudaranya Ali Imran. Sepupu Ali Imran lahir. Dibelanya, dijaganya Sayyidatina Maryam, dipeliharanya Sayyidatina Maryam. Tapi nak ceritanya keturunan Nabi ni disebut, ayat Allah SWT kata apa? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nabi Muhammad keturunan daripada susu galur Nabi Ibrahim. Innallaha astafa, Allah SWT apa? Mensucikan, memuliakan keturunan Nabi. Sebab tu kita kena muliakan keturunan Nabi. Para habaib yang ada yang di belakangnya As-Saggaf kan, Al-Attas, tu banyak keturunan Nabi tu. Para habaib, Habib tu semua keturunan Nabi, muliakan. Yang kita hina, walaupun dia isap rokok, itu dia dengan Allah SWT. Walaupun dia buat maksiat, itu dia dengan Allah SWT. Tapi kita muliakan darah keturunannya yang bersambung dengan para Nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, ahli Ibrahim, ahli keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran ala alamin. Tu kemudian kisah berkaitan dengan Sayyidatina Maryam dan Nabi Zakaria. Setelah dimuliakan, setelah lahirnya Sayyidatina Maryam diletakkan, disebut mihrab, satu tempat dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tak ada anak, dapat kebetulan pada ketika isteri kepada Ali Imran melahirkan anaknya, beberapa hari sebelum lahirnya Sayyidatina Maryam, Imran meninggal. Sayyidina Imran ni meninggal. Dah kesian pula maknya ketika kanting seorang-seorang melahirkan Maryam. Kemudian anaknya perempuan Sayyidatina Maryam tu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nak dipelihara oleh Nabi Zakaria tu, dibuatnya undian di antara adik-beradik Nabi Zakaria tu, dibuat undian. Akhir sekali Nabi Zakaria dapat pilih. Dapat undian tersebut dan Nabi Zakaria pelihara. Selepas beberapa tahun barulah Nabi Zakaria dikurniakan anak. Tu. Dan keturunan, segala keturunan para nabi, para nabi Allah Subhanahu Wa Taala ni diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut khataman nabiyyin dan mursalin, penutup segala nabi dan segala rasul, dan Safiyyatu Rabbul Alamin, Safiyah, nabi yang disucikan, dan pilihan daripada segala makhluk. Kemudian selawat atas Nabi SAW. Kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Kemudian memberi salam. Diperintahkan untuk kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzu bika minal fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika minal fitnati syarri wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kena baca. Kalau nak baca untuk kaum muslimin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tiap-tiap minggu kita dengar kan. Tiap tu time tu baru bangun tu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, sudah. Sebab kebanyakan kalau disebut taman-taman syurga ni, taman-taman syurga memang tenang, semuanya tenang. Sebab tu khutbah tu banyak tidur kan. Waktu tenang taman syurga. Sebab di syurga tak ada orang riuh-riuh, tak ada. Tak ada jam, tak ada apa, tak ada riuh. Tak ada cakap perkara yang tak baik, tak ada. Semua tenang je. Sebab tu untung orang duduk dalam taman syurga. Siapa yang tak boleh tidur kat rumah, datang masjid tidur. Datang masjid dengan kuliah, insya-Allah tidur. InsyaAllah tenang, dia tenang je.
Dan kita pun cakap ni tenang. Sekarang ada setengah ustaz yang menjerit kan. Ustaz jerit betul-betul orang macam itu kan. Tapi kalau ada setengah ustaz yang tenang je kan. Jadi dia tenang je, taman syurga. Ni taman syurga ni. Untung kita dapat duduk taman syurga. Taman syurga lain apa? Di Raudhah kan. Madinah, duduk taman syurga tenang je, tak ada kecoh-kecoh. Jadi rasa tenang, tak ada cakap perkara-perkara tak baik dan sebagainya. Jadi tu beruntung siapa yang duduk dalam taman syurga tu. Kena banyak doa lah. Kalau duduk taman syurga, doa ni mustajab. Duduk syurga tak payah doa, detik dalam hati. Detik dalam hati. Nak makan buah apple, petik je. Nak makan buah apple, tengok atas tu ada buah apple. Kemudian nak makan, sedap tu buah apple ni. Tengok lagi sedap, dapat yang lagi sedap. Bentuk sama tapi rasa lagi sedap. Itu dalam syurga. Dia kata nak makan murtabak cheese kan, terus datang. Tak payah orang bidadari, terus datang. Tak ada bidadari, tak ada waiter nak hantar. Biasa waiter datang pun nak kena bawa air lagi dan sebagainya kan. Datang terus murtabak cheese. Datang lagi murtabak cheese, lagi sedap. Lagi sedap ni, dia makan lagi sedap. Kat dalam syurga tak ada yang kentut. Kalau dalam majlis ilmu yang kentut tu senyap lah ambil uduk nanti. Jadi sampai sini kita berhenti seketika untuk mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal kita, insya-Allah. Kita sambung sedikit. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu setelah kita membaca tahiyat akhir selesai, dan kita doa pada Allah SWT beberapa doa. Nak panjang pun tak ada masalah, tapi kalau jadi imam tu tak elok lah, makruh lah kalau panjang sangat ya. Pada pihak kananmu dan kirimu, memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu, artinya hai segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar aku daripada masjid. Itu kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bermakna kita memberi salam kepada kaum muslimin dan muslimat dan di antara manusia dan jin. Daripada jin dan manusia itu kita beri salam, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Assalamualaikum tapi janggal ataupun eloknya kita sempurnakanlah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kiri kita memberi salam kepada kaum muslimin dan muslimat, supaya apa? Mereka ini diberikan kesejahteraan. Kita beri salam tu, kita doakan kesejahteraan. Riwayat daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Orang yang bersembahyang itu diberikan 3 kemuliaan. Pertama, bertabur kebajikan di atasnya kepala daripada langit hingga ke di atasnya kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Bermakna dicampakkan ataupun terlampau banyaknya kebaikan dicampakkan ke atas kepala orang yang sembahyang. Itu kemuliaan. Kemuliaan orang yang sembahyang. Orang tadi yang kita dengar azan tadi, ada sunat perkara yang diamalkan. Mungkin minggu depan saya akan bawa. Contoh kita asyhadu an la ilaha illallah kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Bilal azan, kita ada baca dia marhaban bihabibi. Saya tak ingat bacaan dia. Dia kucuk tangan, saya buka mata. Ada bacaan dia. Dengan ada satu lagi bacaan bagi siapa yang nak memulihkan mata lah, yang tak nampak dan sebagainya, ada penyakit dan sebagainya lah. Ada bacaan dia. Tu kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada orang yang bersembahyang ni. Datang masjid, solat sunat, dengar azan, jalan kaki pun dapat pahala. Banyak, terlampau banyak sangat kemuliaan Allah SWT berikan. Dan kedua, dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya hingga ke langit. Makna malaikat akan mengelilingi pada kaki orang yang sembahyang, berikan kemuliaan. Yang ketiga, malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba
serta orang yang munajat dengan dia nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya. Bermakna kalau seorang hamba tu tahu kelebihan orang yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang bersembahyang ni, segala doa apa segala permintaannya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan paling mukanya daripada sembahyang. Jadi sembahyang fokus. Ya Allah, ampunkan dosaku dan sebagainya, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu dia punya kelebihan ataupun Allah akan mendengar segala munajatnya, orang yang sembahyang tu dia tak akan paling. Maksudnya dia akan fokus pada sembahyang saja, akan datang sembahyang selalu dan sebagainya. Sebab tu orang yang selalu menjaga waktu solat dan sebagainya, dia akan, mungkin ada dalam kalangan kita ni merasai kenikmatan dalam beribadah. Nikmat dalam beribadah disebut halawatul iman. Nikmat halawatul iman. Diberikan kenikmatan dalam ibadah tu satu rahsia yang sangat hebat yang Allah berikan pada seseorang hamba. Mungkin dalam kalangan kita ada yang menerimanya. Nikmat seronok je buat ibadah, buat baik ini seronok je. Dia rasa dia, kalau tak buat baik dia rasa susah hati. Kalau dia tak sedekah kat masjid dia rasa susah hati. Hari ni aku belum sedekah lagi, susah hati. Hari ni aku belum solat sunat. Biasa kalau kita buat kan, biasa kalau contoh kita buat solat sunat duha, buat solat duha, solat sunat duha, hari-hari buat. Sampai satu masa kita rasa gelisah kalau kita tak solat, betul? Kita akan rasa gelisah kalau kita tak solat. Itu bermakna tu Allah campakkan kenikmatan ataupun halawah, kemanisan dalam beribadah. Atau Allah campakkan. Kita sentiasa hari-hari bersedekah. Setiap pagi subuh sedekah sampai satu hari macam tak rasa tak sedap hati lah. Apa masalah ni? Rupa-rupanya tak sedekah waktu pagi. Tu dia ada rasa dia rasa macam lain. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah campakkan nikmat ataupun kemanisan dalam beribadah. Jadi mudah-mudahan bacaan kitab ini kita dapat mengambil sedikit manfaat dan faedah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Qul qouli hada, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya. Saya memohon keampunan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, sentiasa terus memberikan hidayah kepada kita melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita hidup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.